Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram popular pada tahun 90-an. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan kisah popular seram pada tahun 90-an. Orang yang tahun 90-an ni yang lahir tahun 80-an lah, 80, 81 sampai tahun 85 begitu. Okey. Jadi saya di antara orang yang hidup, yang hidup pada tahun 90-an. Untuk pengetahuan anda, pada tahun 90-an ini dia tidak ada WhatsApp, tidak ada internet. Bukan tidak ada internet lah, ada internet tapi tidaklah ada macam media sosial, tidak ada grup WhatsApp, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook. Jadi untuk berkongsi cerita-cerita seram ni, di Facebook kan tidak ada. Dia kebanyakannya pada tahun 90-an berkongsi kisah seram hanya melalui mulut, melalui cerita. Jadi kalau sudah melalui cerita, kemungkinan cerita-cerita ini kebanyakannya ditokok tambah dan kemungkinan ada yang benar dan ada yang tidak benar. So, saya akan mulakan kisah seram popular pada tahun 90-an. Jom dengar cerita ini. Kisah seram pertama iaitu kisah Mona Fendi. Siapa yang tidak kenal dengan Mona Fendi? Mona Fendi ni pada tahun 90-an dia merupakan penyanyi, penyanyi artis. Dia selalu keluar TV, masa tu TV3, selalu keluar melodi, selalu pernah ikut pertandingan muzik-muzik, Tetapi dia ada satu lagi kerjaya yang kata orang memang tidak disangkalah. Dia merupakan bomo. Bomo kepada seorang adun, ahli Dewan Undangan Negeri di sebuah tempat di Pahang. YB ni dia jadikan Mona Fendi ni sebagai bomo dia untuk dia menang dalam satu pilihan raya. Adun tersebut telah menang dalam pilihan raya. Jadi dia percaya bomo yang dia gunakan ni maksudnya telah membantu dia untuk berjaya dalam pilihan raya tersebut. Jadi oleh kerana sudah menang, YB itu sudah menang, dia telah hadiahkan sebuah rumah kepada Mona Fendi, rumah dan kereta kalau saya tidak silap. Dan dia perlu meneruskan ritual, ritual khas kalau untuk mengukuhkan lagi kekuatan dan kemenangannya. Ini zaman dulu lah ya, zaman dulu. Jadi dia pun jumpa Mona Fendi di sebuah rumah, rumah. Dan Mona Fendi ini ingin menguji kekuatan YB tersebut. Macam mana dia uji? Dia perlu bunuh. Dan dia yakin dengan sekiranya ilmu hitamnya kuat, YB tersebut akan hidup semula. Jadi YB tersebut setuju. Dia tidak ada halangan sebab dia yakin dia boleh hidup semula kerana dia ada power. Jadi namun ritual tersebut gagal dan YB tersebut mati. Jadi menurut ilmu Mona Fendi ni, mungkin YB tersebut melanggar pantang, menyebabkan dia mati. Jadi oleh kerana dia mati, sebagai ritual dia perlu kerat YB tersebut kepada 17 bahagian dan menanamnya di rumah tersebut. Dan tidak lama kemudian Mona Fendi ni ditangkap dan dimasukkan mahkamah dan dijatuhkan hukuman mati. Dan masa pembicaraan mahkamah dan masa ditangkap, Mona Fendi ni langsung tidak macam merasa bersalah, merasa takut, malah dia senyum, masa ditangkap, masa dibicara di mahkamah. Boy guys, kalau kita terbunuh kucing pun, terlanggar kucing pun, kucing tu mati, kita sudah yang ini kan bunuh orang, sudahlah bunuh kau kerat lagi, dia masih steady guys. Jadi memang dia yakin dengan ilmunya tu. Namun cerita di hujung ceritanya saya dengar Mona Fendi ni dia bertaubat juga, sebelum dia dihukum gantung dia telah bertaubat. Mudah-mudahanlah taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak cerita-cerita lagi lah tentang
Mona Fendi ni. Dan masa saya kecil pada masa itu memang seram lah. Asal keluar berita tentang Mona Fendi, semua orang takut sebab banyak cerita yang orang kerasukan, orang nampak hantu, macam-macam lagi cerita tentang Mona Fendi ini. Kisah yang kedua yang popular pada tahun 90-an, iaitu kisah perempuan memakai purda. Kisah ni sangat popular pada ketika itu, di mana seorang wanita, muka dia menjadi buruk, buruk. Jadi dia telah mengamalkan satu ilmu hitam. Jadi untuk dia menjadi cantik semula, dia perlu hisap darah ataupun makan darah perempuan, anak darah. Jadi dia pun telah berkeliaran mencari orang, anak darah untuk dihisap darah dia. Dan dikatakan pada tahun 90-an tersebut, dia memakai kancil berwarna merah. Guys, pada ketika itu, pada tahun 90-an tersebut, masa tu saya tinggal di asrama. Kisah ni kecoh guys. Oleh kerana tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook, kita tidak tahu di mana keberadaan dia. Hanya dengar cerita orang. Orang cerita dia sudah berada di kampung sebelah, ada seorang perempuan mati di kampung sebelah, ada perempuan mati di sana. Dan siapa saja pakai kereta kancil masa tu, semua orang berlarian. Dan siapa saja perempuan yang memakai purda, orang akan lari ketakutan. Dan kebetulan pada tahun tersebut, perempuan yang memakai purda ni, Al-Arkam lah masa tu, sangat banyak, sangat ramai ketika itu. Jadi siapa perempuan yang pakai purda, semua orang akan takut. Sebab orang akan takut bertembung dengan hantu purda ini. Dan saya ingat ayah kepada perempuan tersebut keluar di TV3. Di TV3, dan dia memohon agar anak dia kembali pulang ke pangkuan keluarganya dan menolak ilmu hitam tersebut. Dan pada ketika itu dia macam berada di negeri Sabah, tempat saya lah, dan berkeliaran untuk mencari anak darah. Dan diceritakan dia berjaya ditangkap oleh polis dan diikat di balai polis. Tidak tahulah sejauh mana kebenaran ceritanya, tapi inilah cerita yang diterima oleh rakyat pada ketika itu. Wanita yang berpurda tersebut dihantar semula ke pangkuan keluarganya. Jadi masa tu kami rasa cerita tu benar, tapi kalau kita fikirkan sekarang, mungkin juga benar, mungkin juga tidak. Sebab kita tidak tahu kesahihan ceritanya, tapi ceritanya pada masa itu memang heboh dan memang seram. Semua pelajar asrama perempuan habis maghrib isyak sudah berkurung dalam bilik, takut. Untuk berkeliaran di luar memang takut. Apalagi lelaki. Dia cakap kalau lelaki ni, dia bukan hisap darah, dia bunuh terus. Guys, memang seram ketika itu. Pulang dari sembahyang isyak, kami grup budak asrama pulang berkumpul. Biasanya seorang-seorang, tidak, ini berkumpul kerana takut dengan hantu purda. Kisah yang ketiga iaitu gangguan jin di sekolah. Diceritakan, saya pernah dengar sebuah kisah di mana sebuah sekolah tu telah diganggu jin, di mana ramai pelajar telah dirasuk. Bukan seorang dua orang, tapi hampir satu sekolah dirasuk. Dia berjangkit. Dia bukan sehari dua. Mau dikatakan 1 minggu tu pelajar hari-hari dirasuk, dan bukan seorang dua orang, hingga hampir satu sekolah, dan menyebabkan sekolah terganggu, pengajaran guru terganggu. Ustaz datang, pengamal perubatan datang pun tidak dapat mengawal keadaan tersebut. Dan diceritakan sekolah tersebut terpaksa memanggil Ustaz Harundin, Allahyarham Ustaz Harundin pada ketika itulah. Dan Ustaz Harundin dikatakan menyewa 2 bas besar untuk memindahkan jin tersebut ke dalam hutan. Dan cerita tersebut memang heboh sangat-sangat, sampai driver bas tersebut katakan dia berasa macam bas tersebut berat walaupun tidak nampak siapa penumpangnya. Dia hanya nampak melalui cermin, tapi tidak ada orang. Dan sampai di hutan barulah Ustaz Harundin buang jin-jin tersebut.
ya. Itu yang diceritakan lah pada ketika itu. Memang heboh ketika itu mengatakan Ustaz Harudin ada membuang jin menggunakan bas. Namun sebelum arwah Ustaz Harudin meninggal dunia, dia menafikan cerita ni yang dia pernah membawa jin menggunakan bas. So, saya rasa mungkin cerita tu hanya buah mulut orang lah, cerita mulut-mulut orang. Seperti yang saya ceritakan tadi, zaman dahulu tidak ada Facebook, tidak ada WhatsApp. Dan kesahihan cerita tu sukar untuk dibuktikan kerana tidak ada bukti. Yang ada hanya cerita. Dan sebelum arwah Ustaz Harudin meninggal dunia, dia telah nafikan benda tersebut. Tapi cerita tentang Ustaz Harudin bawa jin menggunakan bas memang sangat heboh pada tahun 90-an. Dan kisah tersebut menjadi kisah yang legend lah, ya, legend pada tahun 90-an dan sangat seram. Kisah yang keempat yang famous iaitu kisah Jalan Karak. Jalan Karak semua orang tahu, dan sehingga hari ini Jalan Karak masih lagi seram dan misteri. Kerana banyak kemalangan yang berlaku di sana, dan kemalangan bukan satu dua, kemalangan maut banyak berlaku di Jalan Karak. Banyak yang bercerita, Jalan Karak ni, kalau kamu memandu di kawasan sana, kamu akan terjumpa satu kereta, dan kereta tu akan berulang-ulang, kamu akan bertembung, dan sampai satu masa dia menyebabkan kamu kemalangan. Dan di situ juga dengar cerita, iaitu cerita Volkswagen berwarna kuning. Volkswagen tu dia akan mengikut kamu dari belakang dan dia akan potong. Dan tidak lama kemudian dia ada di belakang sekali lagi. Dan bila dia potong, kamu lihat tidak ada pemandu. Dan ramai orang aksiden dikatakan disebabkan gangguan kereta tersebut. Dan banyak lagi cerita-cerita seram dan misteri di Jalan Karak, dan memang heboh pada tahun 90-an. Orang tidak berani untuk melalui Jalan Karak ini, terutama pada waktu malam, kecuali kecemasan. Dan sejauh mana kebenaran kisah seram di Jalan Karak ni, wallahu alam. Dan KRU pernah mengeluarkan satu filem tentang Jalan Karak ini. Anda boleh tonton filem Karak ni. Mungkin mereka ambil inspirasi daripada kisah benar Jalan Karak. Dan kisah yang popular terakhir pada tahun 90-an iaitu kisah seorang DJ radio. Dia membuat satu rancangan pada waktu tengah malam, dan dia menerima panggilan daripada orang ramai untuk berceritakan kisah-kisah seram. Namun pada satu hari dia menerima satu panggilan daripada seseorang, dan dia menceritakan dia tengah memandu dan dia berasa seram kerana ada lori mengekori dia. Dan bila lori tersebut memotong, dia cakap lori tersebut masih lagi kembali di belakang. Dan sampai satu masa mereka hilang kawalan dan kemalangan jalan raya. DJ radio tersebut rasakan benda tersebut lawak lah. Dia cakap ada pula orang call, tiba-tiba aksiden pula dan mati. Dan tidak lama kemudian, keesokan harinya, memang betul ada berlaku kemalangan dan kematian di sebuah lebuh-raya. Dan tidak tahu sama ada kemalangan tersebut ada kaitan dengan panggilan DJ radio tersebut ataupun hanya kebetulan. Jadi ramai orang mendengar siaran radio tersebut ketika itu. Dan keesokan pagi yang memang heboh lah, orang bercerita pasal panggilan radio tersebut, panggilan kepada DJ tersebut. Dan kebetulan memang ada kemalangan berlaku. Jadi orang kaitkan mungkin kemalangan tersebut ada kaitan dengan panggilan radio tersebut. Dan memang gila guys, memang seram lah, ya, memang seram ketika itu. Tapi tidak tahulah sama ada kaitan ataupun hanya kebetulan. Jadi guys, itulah dia 5 kisah seram paling popular pada tahun 90-an. 5 kisah ni yang saya dengar lah. Mungkin banyak lagi kisah-kisah seram. Mungkin anda boleh tinggalkan komen-komen di bawah yang seram pada tahun 90-an. InsyaAllah kalau ada masa saya akan ceritakan. Jadi setakat itu sahaja kisah seram tahun 90-an. Mudah-mudahan ia dapat menyeramkan diri anda. Jadi kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Ali bosku, Assalamualaikum.